Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi, kita akan sambung pelajaran itu. Sekarang kita masuk bab 15, kongruen, pembesaran dan gabungan transformasi. Minta maaf, lambat sikit, ada gangguan teknikal tadi. Saya sembang seorang-seorang. Okey. Nombor 1, rajah 1.1 menunjukkan titik H pada satah kates. Sini. Highlight ni untuk yang dalam kerja saya. Okey. Clear tak? Transformasi T ialah satu translasi negatif 2, 3 kan. Ini macam antara yang paling mudah sekali dalam transformasi adalah translasi. Sebab translasi ni dia cerita tentang pergerakan titik. Pergerakan titik maksudnya kat situ atas adalah pergerakan X, paksi X, bawah adalah pergerakan Y, paksi Y. Kalau dia positif, dia bergerak ke kanan. Kalau dia negatif, dia bergerak ke kiri. Okay. Kalau Y pula, kalau dia positif, dia bergerak ke atas. Kalau negatif, dia turun ke bawah. Macam tu cerita dia. Okay. Contoh macam ni. T ialah translasi negatif 2. Negatif 2 maksudnya bergerak ke kiri. Sebanyak 2, 3. Naik atas 3. Itu kesimpulan kita kat situ kan. R ialah pantulan pada garis lurus Y sama dengan X kan. Pantulan pada garis lurus Y. Y sama dengan X, garis lurus dia duduk tengah-tengah. Garis lurus dia tengah-tengah. Kat mana? Tengah-tengah ni, tengah-tengah. Apa maksud Y sama dengan X? Y sama dengan X maksudnya dia 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Itu maksudnya Y sama dengan X. 0, 0, kita ambil 4, 4 terus tak apa. Nampak? 4, 4. Dia tak ada masalah. Jadi kita sambung. Itu adalah paksi dia. Mesti garis. Dia tengah-tengah tu saya kata tengah-tengah tadi. Ini adalah garis Y sama dengan X. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Semua sama. Okay. Pantulan pula apa? Kita pantul lah. Kita pantul dia mesti 90 darjah ke paksi pantulan. 90 darjah ke paksi pantulan. Okay. Kita tengok soalan ni. Nyatakan koordinat image H di bawah transformasi berikut. T2. T kuasa 2 maksudnya T 2 kali. Kan? T kuasa 2 maksudnya T 2 kali. Maksudnya dia kena bergerak 2 kali. Jadi cara tulis jalan kerja dia, asalnya titik H. Kalau nak buat jalan kerja penuh, titik H, iaitu koordinat dia adalah 1, negatif 1. 1, negatif 1. Jadi H, asal dia 1, negatif 1. Okay, kemudian mengalami transformasi T kuasa 2 maksudnya apa? T 2 kali. T 2 kali. T 2 kali maksudnya kalau dia bergerak ke kiri negatif 2, dia kena gerak 2 kali. Atas 3 dia kena gerak 2 kali. Jadi saya akan gerak tengok. Negatif 2. Kiri 2, atas 3. 1, 2. Kemudian atas 3. 1, 2, 3. Baru sekali. Baru sekali kan. Okay, dia nak apa? 2 kali. Kita gerak lagi sekali. 1, 2. 1, 2, 3. Sampai. Ambil jawapan dia. Koordinat dia negatif 3, 5. Tulis jawapan. Dia macam tu. Ini namanya translasi. Translasi. Okey. Untuk soalan yang kedua pula, dia beritahu kat situ, dia nak kita buat RT. Dalam penjelmaan, dia kanan dulu. Dia mesti mula kanan dulu. Okey. Asal dia H juga. Saya tulis semula H. Maksudnya kita kena start semula. Tapi kita kena buat siapa dulu? Kanan dulu. Siapa kanan? T. Sekali je T. Okey. T sekali kita dah buat belum? Dah. Mana dah ni? Ni T sekali. Maksudnya dia dah ada kat sini. Okey. Ambil koordinat dia. Negatif 1, 2. Ambil koordinat dia. Negatif 1, 2. Ambil Okey. Kemudian baru kita buat R. Nampak? Apa jawapan akhir kita? R maksudnya apa? Pantulan. Bila pantulan, dia mesti 90 darjah dengan paksi. 90 darjah dengan paksi. Maksudnya paksi ni, dia mesti 90 darjah. Jadi, ni. Dia kena 90 darjah. Baru jadi. Jadi, kalau sini ke paksi dia 1 kotak setengah, pantul pun mesti setengah 1. Macam tu.
Itu namanya pantulan. Dapatlah jawapan kita yang akhir sekali. 2 negatif 1. Boleh faham ke ni? Boleh. Okay. Mula-mula ni, ini yang mudah sikit lah. Mudah kan. Kita melibatkan translasi dan juga pantulan. Okay. Saya masuk terus dekat B kan. Soalan dia kalau kau tengok A dengan B ni, biasanya 10 markah. Okay. Tapi dulu 12. Tak tahu kamu punya macam ni sekarang. Saya rasa dalam 10 kot sekarang format dia. Format kamu 10 markah. Kita tengok soalan B pula sebelah. Soalan B, rajah 1.2 menunjukkan 3 sisi 4. A, B, C, D, E, B, F, G dan H, I, F, J yang dilukis pada grid segi 4 sama. Diberi bahawa sisi 4 H, I, F, J, itu saya keluarkan. Yang tu penting. H, F, I, J ialah image bagi sisi 4 A, B, C, D di bawah transformasi YX. Maksudnya kalau kita tulis dalam bentuk transformasi ni, dia H, I, F, J, A, B, C, D. Macam tu. Siapa image ini? Biasanya transformasi dia mula kanan. Dia mesti kanan pergi ke kiri. Yang kita tulis ni, kanan pergi ke kiri. Apa huruf dia? YX. Maksudnya apa kita buat dulu? Kita kena buat X dulu baru Y. X dulu baru Y. Jadi saya akan warnakan H, I, F, J kat situ. H, I, F, J yang besar. Itu yang besar tu. Asal dia apa? A, B, C, D. Asal dia adalah A, B, C, D. Itu. Dan soalan dia nak A, B, C, D menjadi yang besar. Jadi dia mengalami satu pembesaran. Masalah dia, pembesaran mesti bentuk sama. Pembesaran mesti bentuk dia sama. Tapi yang kecil dengan yang besar ni bentuk tak sama. Sebab tu dia bagi satu bentuk ketiga. Nampak? Tak ada dalam cerita ni belum ada lagi. Dia bagi satu bentuk ketiga. Maksud dia apa? Maksud dia kat sini dia kata, yang kecil ni kamu kena tukar jadi yang ni dulu. Yang kecil ni tukarkan jadi yang ni dulu, kemudian baru dia membesar. Sebab kalau nak membesar, dia mesti bentuk dia sama. Kalau tak sama, tak boleh besar. Kan? Yang coklat dengan yang biru tak boleh besar. Tapi hijau dengan biru boleh. Sebab apa? Bentuk dia sama. Jadi coklat kena jadi hijau dulu, baru hijau jadi biru. Jadi cerita dia kalau kamu tengok, nak faham cerita dia senang, kita letaklah satu anak panah di dalam gambar rajah tersebut. Contoh macam ni saya letak anak panah. Ni anak panah dia macam saya buat, anak panah dia menegak ke atas tak apa. Macam tu. Anak panah. Oh, tak nampak sangat. Dia nampak kan? Dia macam tu, anak panah. Bukan bentuk dia sama ke? Yang ini dengan ni bentuk tak sama. Kalau ni maksudnya bentuk dia kongruen tapi tak sama. Tak sama maksudnya tak betul-betul sama. Tak, kiranya tak melegak gitu lah. Kalau nak membesar, dia mesti betul-betul macam tu. Dia kalau macam ni, macam itulah jadi dia. Macam tu. Dia tak boleh jadi bentuk lain. Jadi yang ini, dia kena jadi yang ini. Yang ini nampak? Ni anak panah kalau kita lukislah gambar dia kat atas, yang ni kat sini. Nampak bentuk dia? Sebab tu kata bentuk dia berbeza. Seorang menghadap atas, seorang menghadap kiri. Nampak kan? Tak sama dia kan? Nampak. Jadi bila nak bagi sama, apa nak kena buat? Kita letak pen kita ikut anak panah kita. Pen ikut anak panah. Contoh saya letak pen ikut anak panah. Pen saya tegak. Anak panah saya nak jadi belah kiri. Jadi saya akan buat apa? Macam tu. Jadi maksudnya apa? Saya putarkan dia. Dia akan mengalami satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Nampak? Asal dia tegak anak panah ni. Tengok. Sebab tu saya, kalau tengok gambar semua, kadang-kadang tak berapa perasan. Tengok anak panah dalam tu, kita perasan. Tegak. Jadi macam tu. Jadi maksudnya, dia diputarkan 90 darjah lawan arah jam. Kan? Jadi jawapan kita untuk yang pertama siapa ni? Huruf apa? X. Jadi X kita tu adalah putaran
90 darjah lawan arah jam. Yang belum letak pusat. Sebab bila putaran dia kena ada pada pusat. Pada pusat. Kalau kita tengok mana pusat dia. Kalau soalan gambar rajah macam ni senang sebab dia ada satu benda yang bertindih. Kat mana dia bertindih? Kamu tengok. Dia bertindih dekat huruf B. Nampak? Huruf B. Jadi dia bertemu dekat huruf B tu. Dekat B itulah asal dia pusing. Itu kita panggil dia pusat putaran. Jadi pada pusat B. Jangan pergi cari koordinat pula. Gambar rajah jenis ni dia tak ada koordinat. Kan? Itu namanya putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat B. Jadi kat sini ada berapa perkara? Dia ada putaran 90 darjah. Satu perkara. Putaran saja tak ci. Tak ci. Putaran kena ada sudut. Lawan arah jam pada pusat B. Ada 3 perkara. Okey? Boleh faham putaran tu? Boleh. Okey. Kemudian yang kedua, bila yang ini dah jadi ni, sekarang kita nampak kecil akan jadi besar. Jadi kecil jadi besar, automatik cerita dia Y kita adalah pembesaran. Pembesaran dia kena ada apa? Dengan faktor skala. Faktor skala tu maksudnya berapa kali ganda dia membesar. Macam mana nak buat? Kita pilih satu benda. Kita pilih satu sisi dia yang mudah untuk kira. Contoh dekat soalan ni saya akan pilih sisi CB. Senang. Nampak? CB. Maksudnya CB adalah objek. Jadi objek dia sama dengan satu kotak. Mana yang sepadan dengan dia? Ni. IF. Image dia adalah 3. Jadi faktor skala formula dia K. K sama dengan I bahagi dengan O. Dia dapat jawapan kita 3/1 sama dengan 3. Jadi faktor skala 3 pada pusat. Dia kena ada pusat juga. Pada pusat, ingat ayat dia. Pada pusat. Pusat dia kat mana? Ada tak yang bertindih kat situ? Kalau aku tengok gambar saya ni dah tak cantik. Kita tengok dekat gambar asal. Jadi dia bertindih dekat huruf F. Nampak? Huruf F ni bertindih benda yang sama. Benda yang sama. B tak boleh. B dia duduk tengah-tengah tak boleh. F ni adalah benda yang sama bertindih. Itu pusat dia. Okay? Tapi kalau kamu nak bagi confirm lagi pusat dia, kamu just sambung aja. Contoh saya sambung H sambung je dengan E. Benda yang sama. H sambung dengan E, sambung terus. Nampak? Okay. Lepas tu J sambung dengan G. J sambung dengan G terus. I sambung dengan F terus. Jadi kamu akan nampak dia bertemu pada satu tempat. Itu kita panggil dia pusat pembesaran. Apa titik dia? Pada pusat F. Okey, cuba tengok dulu. Boleh faham ke? Cikgu, memang nak kena buat garis-garis tu ke? Garis-garis ni? Tak wajib. Tak wajib. Kalau kita dah boleh cam dia, tak wajib buat. Cikgu, kalau saya nak ambil faktor skala daripada huruf I dan H tu boleh? I dan H boleh? Kalau I dan H, kawan dia siapa? Kawan dia dengan AB. AB kan? VA. Boleh dapat jawapan sama. Tengok kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia akan jadi 9 per dengan 1, 2, 3. 3. Jawapan dia akan dapat 3 juga. Sebab tu faktor skala dia sama ambil mana-mana. Tapi mesti benda yang sama lah. Tapi kalau nak ambil yang sengit boleh. Tapi dia punya pusat F juga. Pusat sama. Pusat sama. Faktor skala, masa kita kira faktor skala, dia tak kira pusat. Dia kira panjang sisi. Okey, boleh? Ni exam baru ni ada soalan macam ni. Jadi soalan ni wajib ada ni. Soalan apa? Transformasi.
C pula diberi sisi 4 ABCD mewakili kawasan luas. Ini cerita pasal luas. Bila dia cerita pasal luas, dia ada dua formula. Luas. Kan? Luas pertama, dia kata kat situ, dia punya faktor skala dia tadi, K tadi. Faktor skala dia, K kuasa, dia punya apa? K kuasa 2 sama dengan dia punya apa saya nak beritahu, luas. Luas image bahagi dengan luas objek yang kita kira tadi. Tadi bila kita kira K ni, kita kira panjang. Bila kita kira luas, unit dia kuasa 2. Jadi luas bila unit kuasa 2, K dia pun kena kuasa 2. K dia K yang sama. K yang sama. Jadi formula dia, luas image sama dengan, bahagi dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. Ataupun lebih dikenali sebagai IKO. IKO macam inilah. I image sama dengan KO. K kuasa 2. Ini cerita pasal luas. Jadi tak payah saya tulis. Ini luas image, ini luas objek. Okey. Luas kawasan berlorek senang. Luas kawasan berlorek kena tengok sendirilah. Contoh macam soalan ni, luas kawasan berlorek maksudnya yang besar tolak yang kecil. Besar tolak yang kecil. Jadi kita ambil yang kat sini adalah image. Yang besar image tolak dengan objek. Besar tolak kecil. Okey. Sekarang kita tentukan pula cerita dia, siapa image, siapa objek awal-awal tadi. A, B, C, D adalah objek. H, I, F, J adalah image. Awal-awal kita dah tahu lah. Kan? Jadi soalan bila dia bagi tahu kat sini, A, B, C, D, luas dia 42. Siapa A, B, C, D? A, B, C, D adalah objek. Jadi objek punya tempat kita kena gantikan dengan 42. Jadi dekat objek ni saya akan gantikan dengan 42. K kita dah kira tadi. Berapa K kita tadi? 3. Jadi 3 kuasa 2. Kita dapat luas image kita. Okey. Sekarang tekan kalkulator. Ambil kalkulator kamu tekan 9 darab 42. $378. Cikgu. Ya. 42 tu mana dapat? 42 tu dia bagi. Oh. Luas kawasan ABCD. ABCD ni maksudnya apa? Objek. Boleh? Faham? Faham. Okey, jadi luas kawasan berlorek, image tolak objek. Image kita 378. Objek kita dia bagi 42. Ambil tolak. 378 tolak 42. Kita akan dapat 336. Itu adalah luas kawasan berlorek. Cuma dia kena faham sikit cerita dia. Dia banyak bahagian soalan ni. Cikgu, kalau dia bagi luas image saja. Kalau dia bagi luas image, kita ganti dekat I. Macam tu. Contoh kat sini. Contoh kalau soalan ni, contoh dia bagi luas image. Dia kata luas HIJF. JF, FJ. Sama lah. Sama dengan berapa tadi? Dia mesti balik cerita dia. Dia bagi 378. Nampak? Soalan dia cari luas kawasan berlorek juga. Kawasan berlorek juga. Okey? Jadi kat sini apa kita buat? Formula sama. I sama dengan K kuasa 2O. IKO. Yang ini siapa? Yang besar adalah image. Image. Jadi kita gantikan dekat I ni 378
K kita tadi 3 kuasa 2. Yang kita kena cari adalah objek. Ini sama cerita dia. Jadi 9 objek sama dengan 378 bahagi 9. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 42. Dapat balik. Dapat objek itu balik. Lepas tu baru kita buat luas kawasan berlorek. Sama dengan 378 tolak dengan 42. Dapat kat situ sama 336. Nampak? Dia boleh tanya tu balik lagi. Dia boleh tanya lagi. Dia boleh bagi kawasan berlorek lagi. Contoh dia boleh tukar-tukar lah. Contoh dia kata luas kawasan berlorek pula. Luas kawasan berlorek sama dengan 336. Dia terbalik semua. Jadi dia cari luas objek. Luas objek maksudnya dua objek adalah luas A, B, C, D. So cari. Dia boleh terbalik cerita dia. Kalau dia bagi kawasan berlorek dulu, kita kena buat persamaan sikit. Yang ini sama persamaan I, K, O. Yang ini I kita ada. K kita ada 3 kuasa 2. Objek ni. Sebab tu O kena letak dalam bracket takut jadi 30. Kan? Ini akan jadi 9O. I sama dengan 9O. Apa formula luas kawasan berlorek? Luas kawasan berlorek sama dengan I tolak O. Kita pusing-pusing cerita dia. Berapa luas kawasan berlorek? Kawasan berlorek kita adalah 336. I berapa? Ni I. I adalah 9O. 9O. Tolak dengan O. Sebab tu kadang-kadang saya tukar jadi X. Benih 90 tolak kosong. 9O tolak dengan O tinggal 8O. Okey, jadi kita akan dapat O kita. O sama dengan 336 bahagi 8. Kamu ambil kalkulator. Tekan. Dapat 42 balik. Nampak? Ada 3 keadaan dia boleh tanya. Sama ada dia bagi yang kecil, cari kawasan berlorek. Dia bagi yang besar, cari kawasan berlorek. Ataupun dia bagi kawasan berlorek, cari yang kecil atau yang besar. 3 keadaan dia boleh pusing. Tapi nombor sama, buat macam mana pun. Dia akan dapat benda yang sama. 9 tolak. Oh, tu 1O Ni 9O dengan O. O maksudnya 1O lah. Sebab tu kadang-kadang lebih baik kita gantikan dengan huruf lain lah. Contoh ganti dengan X ke, macam tu kan. Dia tak nampak sangat. Ini dah jadi kamu buat nanti tiba-tiba 90 tolak 0, 80 je kot. Mampus. Jadi cerita lain pula jadi kan. Ini 3 keadaan yang dia boleh tanya. Tapi soalan dia sama. Dia pusing-pusing benda tu je. Boleh? Okey. Boleh. Okey, kita try tengok. Kita try. Try kejap. Kita try tengok soalan seterusnya. Gambar dia apa? Lain macam gambar ni. Dua ni. Share dulu nombor 2. Dia biasanya soalan ni dia 2 bahagian lah. Cuma kadang-kadang kalau dia nak jadikan kebat, dia buat satu je. Satu je. Dia combine dua-dua. Okey. Soalan bahagian pertama dulu. Rajah menunjukkan titik M yang dilukis pada satah kates. Okey. Diberi transformasi adalah translasi. Translasi ni 3 maksudnya apa? Ke kanan 3, dia kata tu turun bawah 1. R ialah putaran 90 darjah ikut lawan arah jam pada asalan. Pusat dia asalan. Asalan maksudnya 0, 0. Itu adalah asalan. Okey. Ada P pula. P ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Ini kita kena buat dulu. Apa maksud Y negatif X? Y negatif X maksudnya 0, 0. Y negatif X. Y sama dengan negatif X maksudnya 0, 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2. Maksudnya 0, 0,
Tapi kalau X negatif 1, Y 1. Situ. Kalau X negatif 2, Y 2. Jadi gambar rajah dia, titik dia akan jadi ke sini. Ini kita panggil dia part C, sambungkan. Ini garisan apa? Garisan Y sama dengan negatif X. Ini cara saya uji. Simple je. Tak nombor. Okey? Sekarang TP. Apa maksud TP? TP maksudnya buat P dulu baru T. Buat P dulu baru T. Siapa koordinat asal dia? Titik M. Ambil koordinat M. M, asal M adalah 1, 3. Kita buat P dulu. Jom kita buat P dulu. P maksudnya apa? Buat pantulan. Okey. Kalau pantulan, sini 2 kotak. Pantul pun 2 kotak. Jadi dia sampai kat mana nombor dia? Negatif 3, negatif 1. Okey. Lepas P dia kata apa? Buat T. T maksudnya apa? Dah sampai sini, dia suruh kita gerak pula. 3 ke kanan, 1 ke bawah. 3 ke kanan, 1 ke bawah. Sampai. Jawapan akhir kita akan dapat 0, negatif 2. Ini 2 markah standard. Okey, itu yang pertama. Cikgu, kalau nak buat T dulu tak boleh? Tak boleh. Buat T dulu tak boleh. Kalau buat T dulu jadi cerita lain jadi dia. Kalau kamu buat T dulu, ni kesalahan. Kalau kamu buat T, apa jadi? 1, 2, 3, kemudian turun bawah. Nampak? Kemudian kita pantul. Dia keluar kotak. Sini. Nampak? Dia salah. Dia tak boleh. Dia mesti kanan dulu, baru kiri. Ingat, mesti kanan dulu. Okey? Okey. Kita buat PR pula. Sama. Mula dengan M, 1, 3. PR maksudnya kita buat R dulu. R adalah apa? Putaran 90 darjah. Ikut lawan arah jam pada asalan. Okey, bila nak buat putaran, dia macam jarum jam tu. Jarum jam. Saya akan sambungkan pusat tadi. Dia kata pusat tadi dekat asalan, sambung ke M. Sambung ke M. Dia macam jarum jam. Saya letak anak panah. Jadi kita letak pensel kita. Dia letaklah. Jadi kita nak pusingkan mana? Dia kata apa? Ikut lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya apa? Ke kiri. Lawan arah jam. Ke kiri. 90 darjah. Ke kiri. Okey, kalau kamu ada jangka lukis lagi cantik buat. So, cantik terus jadi. Kan? Kalau pakai pembaris susah sikit nak agak-agak. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Pakai kertas pun boleh. Sebab 90 darjah, kertas kita pun apa-apa kertas pun 90 darjah ni. Ni 90 darjah. Cuma kita kira kotak je. Kalau 3 kotak, sini pun 3 kotak macam tu. Tanda. Situ tempat dia. Tempat setelah diputarkan 90 darjah lawan arah jam. 90 darjah lawan arah jam. Dapatlah koordinat dia negatif 3, 1. Boleh faham buat putaran? Okey. Boleh. Dia mesti 90 darjah. Okey. Kemudian dia kata apa? Baru buat P. P maksud dia kata pantul pula. Dia duduk kat sini kita pantul. Pantul mesti ke part C, 90 darjah. Jadi sini straight dia bukan pergi apa? 1 kotak. Pantulkan balik pun 1 kotak. Jadi jawapan akhir kita kat situ adalah negatif 1, 3. Siap bahagian A. Biasanya bahagian A ni 4 markah lah. Hati-hati buat kan. Conteng gambar rajah tu ni. Gambar rajah conteng je. Tak ada masalah. Cuma jangan conteng, jangan tekan dengan pensel tu. Takut jadi apa-apa senang kita padam. Okey. Cuma jawapan dekat ruang jawapan ni tulis bagi jelas lah.
Okay. Kalau kamu tak tulis macam saya pun tak apa. Tulis koordinat je. Tulis koordinat pun dia faham dah. Asal ada koordinat jadi kira betul. Sebab soalan dia tanya, nyatakan koordinat. Kamu letak koordinat, betul. Kamu buat jalan kerja, tak ada jawapan, tak ada koordinat. Tak betul juga. Dia nak koordinat. Jawapan dia adalah dalam bentuk koordinat. Okay. Kita pergi tengok B pula. Cerita B ni. Okay, cuba baca kejap. Boleh Okey. Saya ada soalan ni. Okey, rajah 2.2 menunjukkan segitiga ABC, DAF dan DEF dilukis pada suatu satah kates. Okey. Segitiga DAF adalah imej bagi segitiga ABC. Lagi sekali tengok. DAF adalah imej bagi ABC. Ingat, dia mesti kanan pergi ke kiri. Apa huruf dia? QP. Jadi P dulu baru Q. Mana ABC? Kita pergi tengok ABC mana. Oh, yang besar. ABC yang besar. Bertukar menjadi DAF. Nampak? Jadi sekarang ni gambar rajah ni mengecil. Kita ingat gambar rajah dia mengecil. Yang ni jadi ni dia mengecil. Bila dia mengecil, sama juga cerita dia. Dia nak jadi ni, dia tak boleh. Dia tak boleh jadi terus. Kenapa tak boleh jadi terus? Sebab dalam pembesaran dia kena bertukar menjadi bentuk yang sama dulu. Siapa bentuk yang sama dengan dia? Yang sama besar dengan yang ni. Bentuk yang sama dia adalah yang ini. Bentuk ni. Yang ini. Sama saiz dia. Nampak? Kan? Kemudian baru dia jadi yang kecil tu. Dia kena pergi sini dulu. Dia tak boleh pergi ni terus tak boleh. Tak boleh buat pembesaran. Okey. Jadi kat sini ABC nak jadi benda ni dulu, dia kena mengecil dulu. Mengecil dulu, kemudian baru dia ini apa? Pantulan. Dia mengalami pantulan. Ini pantulan. Kamu tengok. Dia adalah mengalami pantulan. Okey. Jadi kita tengok. Siapa P kita? P kita adalah, dia tak ada istilah pengecilan. Jangan buat pengecilan. Dia tetap pembesaran. Pembesaran dengan faktor skala. Okay, kita kira K. K mesti apa? Objek bahagi, image bahagi dengan objek. Okey, image dia apa? Yang kemudian. Objek yang asal. Objek yang asal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Objek dia 10. Image dia nak jadi apa? Nak jadi yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia, image dia 6 saja. Kan? Jadi betul. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi kita punya K apa? Image bahagi objek. 6/10. Kecilkan jadi 3/5. Ini kita punya K. Boleh? Jadi faktor skala kita adalah 3/5 pada pusat. Pusat kat sini senang sebab ada benda yang bertemu. Kan? Ada benda yang bertemu. Siapa yang bertemu? Sini. A, titik A.
Dia berjumpa. Dua-dua orang gambar rajah yang kecil ni, gambar rajah besar ni berjumpa pada titik A. Jadi pada pusat A. Ataupun sekarang ni ada koordinat. Kalau ada koordinat, kita boleh letak koordinat A sekali. 2, 1. Okey, boleh faham setakat ni? Tengok. Cikgu, ulang balik apa yang dia kata bertemu pusat A tu. Temu Macam mana pusat, bertemu? macam mana dapat pusat A? Ah, Dia pasal benda tu, yang kecil dengan besar tu bertindih. Macam lukis, ni kalau dia bertindih macam ni, bila kita asingkan dia, seorang macam tu asing dia sepatutnya. Nampak? Ni sepatutnya macam tu, bila kita asing. Jadi pusat dia, kalau kita nak gambar sebenar dia, yang mana ungu dengan coklat ni, dia bertemu dekat sini, ni benda yang sama, nampak? Benda ni dengan benda ni adalah benda yang sama. Kalau dia bertemu macam tu, maksudnya yang kecil ni dia akan duduk dalam ni. Bila bertemu, maksudnya automatik dia senang kita kira. Dia adalah pusat pembesaran. faham. Okay? Ataupun macam tadilah kita buat cara garis. Kalau cara garis, kita kena buat besar ke kecil ni sambung. Dan kamu akan dapat benda yang sama. Sambung. Dia tetap akan jumpa kat situ juga. Boleh faham? Okay? Cerita pasal apa? Pembesaran. Jadi Q ni apa? Q ni kalau kau tengok cerita dia, asal dia yang ini. Dia tukar jadi macam ni. Tapi sebab dia duduk bertindih tu, kadang-kadang kamu confuse lah. Sebenarnya dia jadi macam ni je. Cerita dia, yang biru tu. Ni jadi ni je sebenarnya. Ni jadi ni. Macam tu. Kalau saya letak macam ni, kamu faham. Letak macam ni maksudnya terus nampak. Cerita dia apa? Pantulan. Q adalah pantulan pada garis. Okey, mana garis tengah dia? Kalau macam ni senang sini. Kalau yang ini garis tengah dia tengah-tengah. Sebab tu soalan ni dia bagi koordinat. Nampak? Tengah dia macam tu. Jadi pantulan dia pada garis kena kat mana? X. Berapa X? 5. Macam tu. Okey. Cikgu, macam mana nak tahu tu P, tu Q? P dan Dekat Raja tak bagi tahu pun mana Q. dia tak bagi tahu. Cuma kita tahu dia kata A, B, C, D nak jadi D, A, F. Jadi kita kena buat sendiri. A, B, C, D yang besar nampak? Dia mesti kanan ke kiri. Yang besar ni, dia nak jadi yang warna biru ni. Jadi kita kena buat kesimpulan macam mana. Boleh ke yang besar ni dia mengecik jadi benda ni? Tak boleh. Dia yang besar ni kalau dia nak mengecik, dia mesti kecil mesti sama bentuk. Sebab tu kita kena ingat, kita kena buat P dulu. Jadi P kena kecil dulu, kemudian baru pantul. Cikgu, untuk Ya. pantulan tu kenapa dekat 5? Kenapa tak dekat apa tu koordinat 1/2? 2/1. 2, 1. Sini titik ni. Dia sebab pantulan. Habis yang pantulan sebelah ni kan sengit. Ni yang ni. Yang tak ada soalan sebelah tu. Soalan sebelah sebab pantulan dia sengit. Kalau yang ini, kita nak tahu paksi dia, kita ambil gambar asal dia mana. Itu saya lukis kat sini. Nampak? Kita keluarkan kejap. Yang ni, segitiga dia bentuk dia macam ni. Ni segitiga dia bentuk dia macam ni. Yang kecil asal dia kan? Ni. Nampak? Sekarang kita nak tukar jadi warna biru. Warna biru macam ni. Habis yang atas beloret juga tu? Yang mana? Yang beloret. Beloret tu soalan bawah. C. Belum buat lagi. Cerita lain. Dia ada kaitan dengan C. C cerita lain. Baik. Jadi masa kita buat soalan B ni, dia tak ada kaitan pun dengan benda beloret. Belum lagi. Okey? Baik. Bila jumpa C ni, baru dia kata diberi luas yang diwakili oleh A, B, C, D
ABC 30, dia cari luas kawasan blorek. Maksudnya konsep apa? Dia bagi yang besar. Okey, kemudian dia minta apa? Yang kawasan blorek yang kecil. Kawasan blorek ni macam mana nak buat ni? Kalau kamu tengok sini, kawasan blorek ni sebenarnya adalah 2 kali yang kecil, betul? Yang kecil ni kita darab 2, dapat semua kawasan blorek. Ini kita kira luas lah. Jadi kat sini, lepas tu saya keluarkan ni macam ni, gambar rajah dia. Ini yang besar, ni yang kecil. Jadi yang besar kita ni, kita dah kira dah K kita. Yang ini adalah objek, ini adalah image. Jangan salah terbalik. Ini adalah objek, ini adalah image. Berapa K kita? K kita pun kita dah kira tadi. 3/5 K kita. Jadi kita akan buat formula yang asas, formula asas IKO tu. IKO, tapi sebab cerita pasal luas, dia mesti ada kuasa 2. Jadi image kita siapa? Yang kecil. Siapa yang kecil? Yang kecil itu adalah, soalan kita yang kecil itu adalah ADF. ADF. Kan? Ataupun AED, sama besar lah cerita dia. Ini tak ada masalah sebab apa? Yang dia bagi adalah ABC. ABC maksudnya yang besar. Yang besar ni O yang dia bagi sama dengan 30. Jadi kita kena ganti dekat O tu lah 30. Jadi K kita tadi adalah 3/5 kuasa 2 kali dengan 30. Dapat luas image kita. Jadi ambil kalkulator, kamu tekan je kalkulator. Tiga per 5, tak dalam kurungan, jangan lupa. 3/5 kuasa 2 kuasa 2 kemudian darab dengan 30. Okey, dapat 10.8. Okey. Manakala luas kawasan blorek pula, yang tak boleh kamu ambil besar tolak kecil. Kawasan blorek kita bukan pasal besar tolak kecil. Kawasan blorek kita adalah segitiga kita darab 2. Segitiga kecil ni darab 2. Sebab tu dia akan jadi sama dengan 2 darab dengan 10.8. Nampak? Dapatlah jawapan kita 21.6. Okey. Faham kan tengok? Dia kena ingat gambar dia boleh tukar-tukar soalan tu. Sebab tu soalan ni tukar. Tadi kita pakai kawasan blorek besar tolak kecil. Yang ini kawasan blorek 2 kali yang kecil pula. Cikgu, kenapa dia kali dengan 2? 2 kali 10.8. 2 kali 10.8 sebab luas kawasan blorek kita, yang kita dapat image kita ni yang kecil ni je. Nampak? Kan? Kita kali 2 sebab apa? Yang kecil ni kali 2. Jadi segi 4. Macam tu. Boleh faham? Okey. Boleh. Nanti kamu cuba cuba. Tengok soalan nombor 3 pula ni. Dia tukar-tukar bentuk soalan, dia lebih kurang je sebenarnya. Tapi dia pusing-pusing sikit. Nombor 3 nampak. Yang ini soalan A dia gambar pun tak ada. Okey. Tengok. Bila gambar tak ada, maksudnya kita boleh pinjam gambar sebelah. Pinjam. Maksudnya soalan yang sama tau. A dengan B kita boleh pinjam. Pinjam sebelah kejap. Macam tu. Jadi kita pinjam gambar dia sebelah. Kotak-kotak ni kita boleh pinjam. Tapi kena ingat kalau pinjam, jaga-jagalah.
Jangan conteng-conteng teruk sangat kat sini. Nanti tak boleh, nanti dah kotor teruk nak buat yang B sangkut. Jadi kita kena konsep pinjam kejap. Okey. Jadi kita tengok soalan dia kat sini. Transformasi T. Okey, kamu dah faham transformasi ya? Saya tak tulis lah transformasi ni. Transformasi negatif 41 ke kiri. Tulis juga. Nanti lupa. Kiri 4 naik atas 1. P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 5. Nampak? Jadi kita kena pinjam yang sebelah ni kejap. Pergi buatlah pada garis Y sama dengan 5 kat sini. Y5 ni Y. 5 sini. Jadi garisan dia kat sini. Ini garisan Y sama dengan 5. Okey. Kemudian kata transformasi R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 4K. Wah, yang ni kebat. Biasanya jarang dia tak bagi pusat. Dia kata 4K. Pusat dia. Jadi yang penting kita tulis dulu. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Pusat 4K. Ini dia suruh carilah. Biasanya dia suruh cari pusat kat situ. Ini soalan dia. Titik 09 ialah image bagi titik 67. Ingat bila dia sebut macam ni, transformasi dia mesti kanan kiri. Yang ni jadi ni. Di bawah transformasi R, nyatakan nilai K. Jom kita tanda dulu. Siapa yang terlibat? Dia kata 67. 67. Okey, menjadi 09. Okey. Nampak? Di bawah transformasi R. R apa tadi? R adalah putaran 10 darjah ikut arah jam pada pusat 4K. Jadi kita tahu sebelah aja. X saja kita tahu, Y tak tahu. Jadi yang kita tahu X tu adalah 4. Jadi saya akan tanda dekat X dia 4 sini. Tak nampak? Ni kamu hati-hati soalan ni memang ni soalan kebat. Dia jarang bagi soalan macam ni. Tapi Y ni kita tak tahu kat mana. Sebab tu saya buat putus-putus. Saya buat putus-putus kan. Okey. Dia maksudnya dia kata yang warna pink ni nak jadi coklat. Okey, tapi dia mesti duduk dekat pusat dia dekat garisan ni. Tak tahu kat mana. Tapi kamu kena ingat apa maksud pusat? Pusat maksudnya satu benda yang dia duduk sama panjang, sama jarak, 90 darjah. Kan? Okey. Dan arah dia apa? Ikut arah jam. Bila ikut arah jam kita tahulah yang ni biasanya dia akan lalu mana? Lalu bawah. Ni ikut arah jam. Kalau lawan arah jam lalu atas. Jadi dia lalu bawah. Kalau lalu bawah saya ambil pusat dia dekat atas. Contoh Ni macam mana nak ambil? Kita ambil kertas kan 90 darjah. Kita try je. Try. Contoh saya agak-agak sini boleh ke? Ni agak-agak tengok. Di sini letak pen kamu, letak kertas. Jadi tak 90 darjah? Okey, cantik. Ni kamu kena teka-teka ya. Kalau kamu try ni tak jadi. Letak kat kertas tak jadi, nampak? Tak kena. Kita try sini, situ. Jadi dia akan gerak situ, situ. Baru kena. Atas lagi dah terlajak lah, tak boleh. Kalau kat bawah boleh. Kalau kat bawah ni tak kena, ni kena tapi dia bukan pusat. Sebab pusat mesti sama panjang. Sama panjang. Ini pendek sebelah, panjang sebelah tak boleh. Dia bukan pusat. Kalau kat bawah dia tak jumpa. Dia tak jumpa. Dia kat situ. Boleh faham tak ni cari pusat ni? Boleh. Dia teka-teka je kan. Lepas tu kita test. Tak, saya letak balik. Betul ke? 90 darjah dah dapat. Sama panjang dapat. Ikut arah jam pun dapat. Jadi pusat kita adalah sekarang 4:11. Jadi pusat kita adalah 4:11. Jadi jawapan kita K sama dengan 11. Okey. Ini baru soalan A. Gambar segitiga tak pakai pun lagi. Ini kita pinjam gambar sebelah.
Nyatakan image bagi titik 42. Sekarang dia suruh buat 42 pula. 42 dia kata PT. PT maksudnya T dulu. Lepas tu baru buat P. Saya sediakan ruang kosong tu, senang. Saya buat terus. Kan? Yang bawah pula TP. TP kita kena buat P dulu. Kemudian baru T. Jangan silap. Okey. Saya akan gunakan yang pink untuk yang ni. 42 kat sini. Asal dia 42. T adalah apa? Ke kiri 4, naik atas 1. Kiri 4. 1, 2, 3, 4. Naik atas 1. Sekarang dapat koordinat dia dekat 03. Sorry. 03. Kemudian dia kata apa? P. P adalah pantulan. Pada garis pantulan. Maksudnya pantulan 1, 2. Pergi kat pusat. Pantul pun mesti 1, 2. Dapat jawapan kat kita kat situ adalah 07. Siap. Cuba yang pertama. Kan? Macam mana yang kedua? Dia terbalik pula. Dia kata P dulu. Bila P dulu, titik kita sama kat situ. Kita kena pantul dulu. 1, 2, 3. Pantulkan. 1, 2, 3. Koordinat kita 4, 8. 4, 8. Kemudian baru kita buat translasi. Ke kiri 4, naik atas 1. 1, 2, 3, 4, naik atas 1. Wah. Dapat titik apa ni? Jadi 09. Oh, saya ingat dapat jawapan sama. Okey. Boleh faham topik ni? Dia cerita dia 3 orang ni je, kan? Translasi, pantulan, putaran untuk bahagian A. Biasanya ya. Ulang yang macam dapat 09 tu. 09 sekarang ni kita buat asal dia daripada 42 sini, kan? Okey. 42 kita kena buat pantulan dulu. Pantulan ni garis ni, nampak? Y5. Jadi saya akan pantulkan 1, 2, 3. Pantulkan pun kena 3 lah. 1, 2, 3. Bila kita dah pantul, dia dapat dekat mana? 48. Dah dapat 48, dia suruh buat T. T baru buat translasi. Translasi maksudnya apa? Ke kiri 4, naik atas 1. Dapat. Oh. Boleh? Boleh. Ya, okey. Sekarang kita pergi bahagian B pula. Gambar dia dah kena conteng. Tak apa. Kita tengok. Rajah 31 menunjukkan segitiga ABF, DAF dan D dibuat pada satu sarta kates. Okay, ini ayat penting dia. Segitiga GHI ialah imej bagi ABC. Maksud dia apa kat sini? Dia mesti cerita dia pasal apa? Kanan pergi ke kiri ialah imej. Kan? Jadi ABC menjadi GHI. Apa huruf dia? MN. Maksudnya siapa dulu? N dulu baru M. Jom kita tentukan siapakah ABC. Oh, yang besar. Dia macam soalan tadi lah. Yang besar dia akan jadi kecil dulu. Besar akan jadi kecil dulu kat sini. Okey. Jadi GHI. GHI adalah yang last. Ni last. Jadi automatik kesimpulan kita kat sini, yang ini kena jadi ni dulu. Ni kena jadi ni dulu. Baru jadi ni. Nampak? Yang ini ke sini. Cerita dia adalah N. Dia N ke sini. M. Ni jadi ni M. Ni jadi ni adalah M. Sebab asal dia adalah ABC. Okey. Jadi apa saya buat ABC ni? Saya buat kat situ. ABC ni, bila jadi ni, ini adalah pembesaran juga. Pembesaran boleh macam ni. Dia boleh.
Sebab apa? Pembesaran macam ni dengan menganggap bahawa A akan jadi D. A akan jadi D. Saya sambung terus tengok. A jadi D, boleh. C, dia tak jadi D. Dia tak boleh jadi E. Dia tak boleh. C, dia kena jadi F. Dia kalau gambar rajah dia macam terbalik macam ni, kita kena silang. B jadi E. Bila kita silang, kita akan dapat pusat yang sama. Nampak? Syarat dia, pembesaran dia mesti dapat pusat yang sama. Ini kamu kena ingat. Okey? Bila jadi macam ni, ini cerita dia. Dalam pembesaran, kalau pusat duduk kat tengah. Dia pusat duduk kat tengah. Macam ni soalan ni pusat duduk kat tengah. Biasanya kita buat pembesaran. Seorang sini, seorang sini. Nampak? Bila seorang sini, kita sambung. Dia akan dapat pusat kita duduk di tepi. Pusat duduk di tepi berbanding dengan objek dengan image. Duduk tepi. Okay? Tapi bila kita buat, tiba-tiba gambar dia tersongsang. Gambar dia tersongsang. Ini kita panggil dia disongsangkan. Bila disongsangkan, kita buat-buat, dia dapat terbalik. Dia dapat terbalik cerita dia. Jadi, kena tengoklah pusat ke mana. Contoh saya ambil pusat sini. Apa jadi kalau disongsangkan? Ni, sini, yang ni, ya, saya kira. Sini. Ni agak-agak lebih kurang. Sini. Kemudian yang ni, sini. Dia jadi macam tu, lebih kurang. Nampak? Kan? Jadi pusat dia, sorry, sini. Kena langgar pusat tak? Tak cantik dah. Ni contoh lah. Ni pusat. Jadi kalau pusat duduk kat tengah, maksudnya dia punya K, faktor pembesaran kita adalah bersifat negatif. Itu je beza dia. Kan? Kalau K negatif, maksudnya pusat dia berada di tengah-tengah. Macam soalan ni, pusat duduk tengah. Jadi K dia adalah negatif. Jadi kat situ kita boleh kira K kat situ. Ya. Ini kalau pusat duduk tepi, positif lah. Positif. Tapi kamu jangan silap gambar macam ni. Tengok gambar macam ni. Gambar macam tu. Kemudian kat dalam ni ada gambar. Gambar sama. Ada pelajar, cikgu, ini pusat dia duduk tengah. Ini bukan tengah, tengok betul. Memang kita sambung ni ke sini. Ni sambung dia ke sini, nampak? Ni sambung dia ke situ. Jadi pusat kat sini. Ada pelajar, cikgu, ini pusat tengah. Ini bukan tengah. Kamu tengok, kita baca pusat dia. Pusat dia, pusat objek image. Nampak? Jadi pusat duduk kat mana? Tepi. dia jangan salah faham situ. Nampak? Yang ini sama tak? Pusat sini dia punya objek, ini image dia. Pusat duduk tepi. Dia kalau gambar macam ni, pusat duduk tepi. Bukan duduk tengah. Duduk tengah biasanya, pusat yang duduk tengah kita panggil dia apa? Pembesaran negatif. Pembesaran negatif, syarat dia yang pertama, dia mesti pusat kat tengah. Pusat di tengah. Di tengah maksudnya antara objek dan image. Kemudian nombor 2, dia punya image disongsangkan. Disongsangkan maksudnya apa? Gambar dia akan terbalik. Disongsangkan. Songsangkan contohnya kalau asal dia tegak naik atas, nampak? Jawapan dia akan jadi turun ke bawah. Itu maksudnya disongsangkan. Sebab tu bila kita sambung puncak ke puncak, buntut ke buntut, dia akan jadi ini pusat dia. Sebab tu kita panggil dia, ini adalah satu pembesaran. Yang kita panggil apa? Pembesaran dengan faktor pembesaran dia negatif. Yang ini positif. Sebab apa? Pusat, walaupun nampak seolah-olah macam dia duduk kat tengah, tak. Dia duduk kat tepi antara objek dengan image. Dan gambar dia tidak disongsangkan. Itu cerita pembesaran kan. Sebab tu kat sini, satu ngadap sini, satu ngadap sana. Maksudnya dia songsang.
Bila dia songsang maksudnya pembesaran tu adalah negatif. Jadi bila nak kira K, letak negatif dulu K. Jadi baru kita kira siapa objek, siapa image. Mana objek kita? Objek kita ABC. Jadi ABC ambil satu side. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Objek kita adalah 6. Image kita 1, 2, 3. 3. Jadi K kita adalah image bagi objek. 3/6 sama dengan negatif 1/2. Okey. Boleh? Ada soalan? Setakat ni. Yang ni complicated sikit sebab apa? Soalan dia antara level tinggi lah. Tapi kalau kamu faham, dia tanya macam mana pun kamu boleh jawab dah. Soalan ni memang saya target kamu kena jawab dalam exam. So markah dia besar. Boleh ke? Boleh. Tapi jangan salah tulis Ini bukan M. Siapa? N. Kita kena ni pergi sini dulu baru tukar macam ni. N. N adalah pembesaran dengan faktor skala negatif 1/2 pada pusat. Pusat kita dah buat tadi. 8, 7. Pada pusat 8, 7. Kemudian dia dah jadi yang ini. Bila dah jadi yang ini, M kita ni jadi ni jadi ni, senanglah boleh tengok. Ini adalah apa? Pantulan, lipat je. Pantulan kena ada tengah dia lah, tengah dia ni. Jadi kita ambil apa? M adalah apa? Pantulan pada paksi atau pada garis kan. Pada garis kena kat mana tadi? Y6. Siaplah M dengan N. Okey. Okey. Kalau terbalik macam mana tu? Kalau macam mana? Contohnya saya buat jawapan M tu jawapan N, N tu jawapan M. Okey, kalau kamu terbalik kalau kamu terbalik, maksudnya kamu akan beritahu bahawa N N tu adalah pantulan, betul? N adalah pantulan. Okey, betul. Biasanya dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Kita try tengok. Dia boleh jadi. Tapi gambar ni dia lain sikit lah. Kita tengok. Apa cerita dia. Kalau kamu buat terbalik, apa jadi? Kan? Biasanya dia boleh ni. Tapi kita tengok. Try tengok. Kat mana kita silap. Kalau kamu buat terbalik M, sebab dia mesti N dulu. Kamu terbalik. Kamu buat pantulan dulu. Pada garis 6. Kamu buat. Kalau nak buat pantulan dulu, sebenarnya susah sebab yang ni. Starting dia. Starting dia adalah yang ni. Kan? Kalau kamu buat mula dengan yang ni, tak boleh. Sebab dia kata GHI adalah image kepada ABC. Kan? Tapi kalau kamu tersalah buat juga, pemeriksa dia check juga. Dia check, dia buat apa? Dia buat pelajar ni buat pantulan dulu pada garis Y6. Okey? Y6. Ni pantulan dia. Bila kita buat pantulan, dia akan jadi macam ni. Gambar dia. Saya tukar warna. Ni dia pantul C ni dia pantul ke sini. Ni pantul ke sini. A akan pantul ke atas. A akan pantul ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Kemudian yang ini akan pantul ke atas juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni gambar dia akan jadi macam tu. Gambar tu tak ada kat sini. Seolah-olah benda ni. Kemudian kamu buat pula, kamu kata apa? Kamu kata kamu buat pembesaran. Faktor skala betul. Faktor skala betul sebab ini nak jadi ni. Dia jadi ni terus. Okey? Faktor skala betul. Pusat salah. Pusat dia salah. Jadi tengok pusat dia. Kalau pusat dia apa ke sini?
Pusat dia situ. Jadi dia salah pusat. Jadi kalau kamu terbalik ni, markah kena tolak sikit lah sebab benda tetap jadi. Benda tetap jadi. Maksudnya kamu buat macam mana pun benda tak jadi. Tapi kalau pusat salah, benda tu tak sampai lah. Tak sampai ke tempat tu. Kamu letak pusat, kalau letak pusat kat sini, dia jadi cerita dia kat tempat lain. Bila jadi cerita kat tempat lain, maksudnya jawapan kamu untuk pembesaran ni salah. Pantulan tetap betul. Dia boleh terbalik. Tapi dia jadi lain. Dia jadi lain masalah lah. Jadi markah kamu mungkin akan dapat tak penuh. Tapi bukan kosong. Kalau terbalik tak dapat kosong. Dia dapat markah tapi tak penuh. Kalau markah dia contoh sebagai 5 markah, kamu mungkin dapat 2 je macam tu. Rugilah kat situ. Kita kena tengok betul-betul gambar. Siapa jadi siapa. Kalau ada gambar orang ketiga dia senang. Dia mesti pakai dia je. Dia mesti pakai orang ketiga tu. Boleh? Pembesaran tu kiranya translasi lah. Pembesaran? Kiranya kalau nak jadikan pembesaran tu dia kena menggunakan translasi lah kan? Pembesaran kan? Pembesaran kita kena buat pembesaran lah. Pembesaran kena cari pusat kat mana. Kemudian baru kita pergi translasi macam mana? Apa maksud kamu buat? Cakap. Contohnya kalau contoh soalan dia kata cari kan dia 2 image kan, dia cari objek tapi objek tak lukis. Objek tak ada kat sini. Bila kamu buat terbalik kan, bila kamu buat terbalik maksudnya satu objek tu tak ada kat gambar ni. Dia ni anggapan saya dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Kalau kamu buat apa pantulan dulu. Nampak? Lepas tu dia kena, cuma pantulan tu kadang-kadang kita tak tahu kat mana nak buat. Sebab tu kita kena tahu final dia jadi apa. Ni last jadi macam ni. Bila last jadi macam ni, maksudnya kita kena tahu kat mana tempat yang sesuai untuk jadikan. Sebab tu dia kena buat pembesaran dulu. Baik. Okay. Cuma boleh macam ni. Satu lagi kita buat, kalau kamu buat, katakan kamu buat pantulan dulu. Sini saya ubah soalan ni. Kan? Kalau kamu buat pantulan dulu, maksudnya dia jadi lain. Tengok. Jalan kerja dia lain sikit. Dia tak ada kaitan dengan orang ketiga. Tak ada kaitan. Contoh ni nak jadi yang ini. Contoh yang ni nak jadi ni, betul tak? Kan? Apa kita buat? Yang ni saya tak akan pantulkan ke atas. Dia jadi pelik gambar. Saya akan pantulkan ke sini. Jadi saya pantul ke sini, maksudnya saya akan gunakan kat sini. Dia lebih mudah. Bila pantul kat sini, dia akan duduk kat sini. 6. Sini nampak? 2 ni. Kan? Nampak? Ni jadi ni. Jadi kalau kamu buat pantulan dulu, maksudnya kamu kena buat pantulan pada garis X sama dengan 8. Dia tak boleh pakai Y6 lah. Tak boleh lah. X8 jadi macam ni. Kemudian yang ini dengan ni pembesaran biasa. Dia bukan pembesaran negatif. Pembesaran ni nak jadi ni. Kita sambung lah. Cari pusat dia. Nak cari pusat senang ya. Sambung aja objek ni ke image ke objek. Saya sambung ni. Terus saja. Ni pun sambung terus. Ni cukup ke 6. Ni sini. Dia akan jumpa sini. Situ pusat dia. Nampak? Dia bila kita terbalik buat dia jadi lain cerita dia. Tapi jawapan dia sebenarnya dia bukan yang macam yang saya bagi tahu. Jawapan dia boleh jadi lain. Boleh jadi lain jawapan dia. Terpulang apa yang kamu buat dulu. Ikut. Cuba yang kamu buat kalau tak ikut skema, maksudnya gambar yang ketiga dia tak pakai. Kena faham sendiri. Panjang cerita lain. Boleh? Boleh. Jadi biasanya kalau kamu tengok ada orang ketiga tu, cuba gunakan dia. Cuba gunakan dia. Okey. Diberi luas. Jadi luas DEF. DEF siapa? Mana DEF? Yang kecil. Kan? Jadi kalau nampak luas je terus kita panggil. Luas
objek. Luas image. IKO kan. Formula saya tu. IKO. Kuasa 2. Jadi image kita tadi adalah GHI. Nampak? GHI adalah image. Image. Objek kita ABC. Okay. Cuma kat sini, bila kita kira macam ni, kita just letak je. I kita ni sepatutnya adalah GHI. Tapi yang dia bagi dekat DEF, sebab sama besar, kita anggap luas dia sama. Jadi, luas image kita adalah apa? 5. K, faktor skala, tetap sama, tak berubah. Negatif 1/2, kuasa 2. Okay. Untuk O pula, objek kita tak tahu, kita nak cari. Berapa luas objek? Dapatlah kita gunakan persamaan macam ni, dapat cari, kamu kuasa 2 dulu. Negatif 1, kuasa 2 kamu akan dapat 1/4. Ni algebra biasa kan. Jadi 4 kat bawah dia kena naik atas. Bila bawah naik atas, dia akan jadi darab. 4 darab 5 akan dapat 20. Jadi objek adalah 20. Siapa objek? Objek yang besar. Yang besar tu adalah 20. Perlu tak buat kuasa blorek? Tak payah. Sebab dia tak tanya pun. Dia tanya apa? Hitung luas ABC. ABC apa? Objek yang besar. Dia dah dapat jawapan. Oleh sebab itu, ABC sama dengan 20. Macam ni je. Dia tak ada kuasa blorek. Tak payah buat kuasa blorek. Okey. Faham tak tu? Boleh 420 kan? Okey. Sekarang satu lagi cepat ni. Saya laju sikit. Yang 3. Nombor 4. Soalan nombor 4. Nombor 4. Okey. 4 terus Transformasi T ialah negatif 62. Jadi bila kamu jumpa soalan ni, bila dia biasa buat, kamu tak bacalah soalan lebih kurang, kamu pergi tengok ni, attack terus. Cari koordinat email bagi titik 15. Jadi terus kita pergi, mula dengan 15, kemudian P aja. P saja. Kemudian nombor 2, 15 juga. Kemudian R saja. Kemudian 15 juga. Semua kena mula dengan 15. Tapi yang ini PT. PT maksudnya T dulu, baru P. Dia kena ingat, dia mesti kanan dulu baru kiri. Dia memang belakang dulu cikgu. Dia kanan dulu. Kanan dulu baru kiri. Itu dalam topik transformasi kena ikut macam tu. Sistem dia. Lepas tu baru kita kena tengok ni 15 pinjam gambar rajah ni. 15 pinjam. 15 P. Pantulan pada garis lurus Y3. Y3 kat mana sini? Pantulan. 1, 2, 1, 2 sampai sini. Dapat jawapan terus apa? 1, 1. Terus. Siap. Okey. Lepas tu kita buat R pula. R mula dekat 15 juga. Mula dekat tempat yang sama juga. R adalah apa? Putaran 180 darjah. Pada pusat 41. 41. 180 maksudnya apa? Straight. Dia straight. Straight dia sambung terus ni. Sambung je terus straight ni. Sambung. Baris sambung. Sambung terus. Lepas tu kamu kira kotak je bagi sama panjang. Kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Salah kira. 1, 2, 3, 4 sini. Ukur pakai baris boleh. Dia mesti sama panjang. Sini dengan sini. Mesti sama panjang. Dapat jawapan kita kat situ. 7 negatif
3. Nanti kamu try buat. Okay. Tapi kena ingat, simple je. Kalau putaran 180 dia tak ada putar-putar. Dia straight. Sap. Sebab 180 straight. Okay. PT. Kita buat T dulu. T maksudnya kita pergi buat kat situ adalah translasi. Negatif 62. Apa maksud negatif 62? Ke kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik atas 2. Dapat. Okay. Dapat kat sini koordinat dia apa? Negatif 5, 7. Okay. Kemudian dia kata P. P adalah apa? Cek. Pantulan. Y3 tadi. Pantulan. 1, 2, 3, 4. Pantulkan. 1, 2, 3, 4 juga. Dapat jawapan kita last adalah negatif 5, negatif 1. Okey. Bahagian A. Cuba tengok. Markah 1, 2, 3, 4. 4 markah. Cikgu, ulang balik macam mana dapat R tu? Transformasi R tu. R ni kita panggil dia antara yang paling mudah sekali transformasi. Bila dia kata putaran 180 darjah. Kan? Pada pusat 41. Okey. Putaran 180 darjah. Dia senang je. Kat mana saja objek berada. Kan? Lepas tu dia akan bagi tahu pusat kat mana. Kerja kamu sambung straight je. Ambil pembaris, sambung je. Objek pergi ke pusat, sambung terus. Sambung. Lepas tu kamu kena pastikan sambung panjang je. Ukur pakai pembaris lah. Oh. Ni dengan ni mesti sambung panjang. Dapat jawapan. Sini image tu. Nampak? Okey. Jadi soalan ni apa saya buat? Ni objek dia. Pusat dia 41 sini. Dan kita straight je. Sambung terus. Sambung terus. Lepas tu kita ukur saja. Berapa panjang dia. Ukur dapat. Boleh? Boleh. Putaran 180 antara yang paling mudah sekali. Straight. Sebab tu kamu tengok putaran ni dia tak ada arah. 180 tak ada arah. Sebab dia memang tak payah lalu mana-mana. Dia straight. Lalu arah sebab kalau 90 darjah, dia kena beritahu 90 darjah mana. Ikut jam ke lawan jam. Dia kena beritahu. Okey. Kita pergi terus dekat soalan B1 pula. Kan? PTUV. Ni ingat sama cerita dia. PTUV adalah image. Jangan silap. Jadi maksudnya dia kanan ke kiri. Siapa? M, N. Siapa dulu? N dulu. Ada orang ketiga? Ada kena guna. Okay. Jadi A, B, C, D mana yang kecil? Asal dia yang kecil. Yang ni asal dia yang kecil. Kecil nak jadi PTUV yang besar. Ni mudah lah cerita dia. Kita nampaklah cerita dia. Cerita dia apa? Ni kena jadi ni dulu. Kemudian membesar. Nampak? Jadi kat sini nak jadi ni kamu tengok pun tahu. Bentuk dia pelik semacam. Ini namanya putaran. Nak tahu arah putaran macam mana cerita? Okey, letak anak panah macam saya beritahu dia anak panah. Anak panah kat sini saya ambil mana anak panah dia senang Kita ambil ni supaya senang kita cam. Ni buntut ke atas. Ini berbuntut ke atas. Jangan salah buat sudah. Jadi asal dia macam ni menjadi begini. Nampak? Asal dia macam ni menjadi begini. Jadi apa maksud dia? Putaran 90 darjah ikut arah jam. Kan? Jawapan kita untuk N adalah putaran. Siapa jadi siapa? Ni jadi sini betul kan? Putaran 90 darjah ikut arah jam. Sekarang masalah dia nak cari pusat. Pusat nak cari susah ni. Macam mana nak cari pusat dia? Okey. Nak cari pusat 90 darjah ikut arah jam. Tengok ni. Sama cerita dia ni jadi sini.
ini kita panggil dia 90 darjah ikut arah jam. Di pusat dia duduk kat sini, tak tahu kat mana. Okey. Jadi cara nak tentukan dia, kita pilih satu titik. Azan dah. A dengan P sebab yang paling mudah kita cam. Kan? Dan pusat mesti duduk tengah-tengah antara A dengan P, dia kat sini. Tak tahu dia duduk kat mana. Cara dia mesti 90 darjah. Adakah sini? Tak, ni straight je. Sini? Tak cukup 90. Sini? Ini logik. Dia mesti 90 darjah. Cara dia macam tu je. Okey? Ambil satu titik, bahagi dua, pilih mana-mana titik yang 90 darjah. Kan? Kalau kamu nak test betul-betul 90 darjah, boleh pakai kertas. Kertas senang. Macam saya buat tadi. Terus dapat 90 darjah. Kan? Jadi kat situ pusat dia. Kita test tak betul tak pusat dia. Nak test, tadi kita ambil A, sekarang kita try dengan B. Kalau B jadi apa? B mesti jadi Q. Nampak? Kita boleh test dengan huruf-huruf lain, tak ada masalah. Dia akan jadi benda yang sama. Sebab tu pada putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat kosong -1. Okey? Macam mana cara nak tentukan pusat? Bahagi 2, kan? Bahagi 2, kemudian dapatkan 90 darjah. Itu saja. Boleh? Boleh. Okey. Jadi pembesaran boleh jawab? Pembesaran dia senang lah. Pembesaran dengan faktor skala. Faktor skala dia apa? Kecil jadi besar, tak ada masalah. Okey. 2, 1. Okey, 2. Pusat dia pun senang. Ada pertindihan berlaku dekat P. Nampak? Ada pertindihan berlaku dekat P. Jadi faktor skala 2 pada naik ke atas. Pusat P. Itu cerita dia punya pembesaran. Okey. Untuk luas pun dah mudah dah. Formula pertama IKO dulu. K kena ada kuasa 2. Siapa yang dia bagi ni I ke O? Okey, diberi PTUV mewakili luas 54.4. PTUV siapa? PTUV yang besar. Yang besar siapa? Image. Jadi 54.4. K kita 2. Dapat O kita. Jadi O adalah sama dengan 54.4 bahagi dengan 202, 4. Jadi kita akan dapat, ambil kalkulator, kamu kira 54.4 bahagi 4. (13.6). Okey. Jadi dah dapat 3.6. Soalan macam mana? Luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Kat sini logik dia mesti besar tolak kecil. Besar kita 54.4. Kecil 13.6. Dapat jawapan terus. Okey, 41. Tak cukup. Tak cukup kat sini. Kan? Jadi 40. 41 cukup, pinjam sebelah. 8. 40.8. Boleh faham? Boleh. Boleh. Kamu try lah sekali lagi. Ni ada satu lagi, ada 2 soalan lagi. Ada 3, banyak lagi ni. Kan? Ada 3, yang ni testelasi sama kau try. Okey, yang belakang-belakang ni kalau ni dia ini topik baru. Kan? Yang depan dia yang ni macam ni. Ni selalu favorite dalam exam, boleh try. Okey. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya saya. Okey, WhatsApp aja. Try buat dulu.
Okay. Jadi untuk hari ni kita sampai sini dulu, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Ego. Sama. Baik. Terima kasih, Go. Okey. Dek.